Salam sejahtera Dr. Norani Fitri dan rakan-rakan sekalian. Kami pelajar dari kumpulan 8, Seksyen 2 Semester 1. Tema yang akan kami bincangkan ialah isu semasa dan cabaran dalam kenegaraan. Dalam video ini, kami akan membincangkan status COVID-19 dan ekonomi negara serta masalah kenegaraan. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan. Dan dalam slide ini telah memaparkan gambar dan nama ahli-ahli kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haziq Ishraq Nimijan bernama Matrik CN 2095 akan membincangkan mengenai pengenalan pada tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 2020 iaitu pada tahun lepas, kita telah dikejutkan dengan serangan wabak pandemik coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Akibat serangan pandemik ini, terdapat banyak kesan buruk yang telah berlaku ke atas seluruh negara termasuk negara kita sendiri iaitu negara Malaysia. Oleh itu, pelbagai usaha dan langkah telah dilakukan oleh kerajaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan memelihara ekonomi yang stabil. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Standard Operation Procedure SOP serta berlakunya pergelutan dalam sistem politik dan parlimen negara yang telah mengakibatkan keadaan huru-hara yang berlaku di dalam negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membincangkan tindakan yang dilakukan kerajaan semasa berlakunya pandemik. Susulan kepada peningkatan mendadak kes COVID-19 pada awal bulan Mac 2020, kerajaan telah mengumumkan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan selama 2 minggu membabitkan seluruh Malaysia dengan segala larangan pergerakan dan pempunyaan orang ramai. Setelah 2 minggu berlalu, kerajaan memutuskan untuk meneruskan PKP melalui fasa kedua dan sehinggalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan dengan membenarkan aktiviti yang tertentu. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kerajaan telah memperkenalkan beberapa SOP bagi membendung penularan wabak ini. SOP COVID-19 ini mewajibkan kepada pemakaian pelitup muka di tempat awam, penjarakan fizikal dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter, penggunaan aplikasi Mas Sejahtera ketika memasuki mana-mana premis, mengelakkan berlakunya bersentuhan termasuk bersalaman, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta mengamalkan etika batuk dan bersin. Salam sejahtera, saya Lam Yangkit akan membentangkan objektif kedua iaitu kesan yang diperoleh daripada wabak COVID-19 kepada sektor sosial dan ekonomi negara. Bagi sektor sosial, penduduk telah mengalami perubahan gaya hidup harian yang sangat berbeza dengan kehidupan sebelumnya, seperti norma baharu pekerjaan, pendidikan, aktiviti keagamaan dan hubungan sosial. Kesan pertama ialah pengubahan corak kehidupan. Selepas PKP diumumkan, semua penduduk dihentak duduk di rumah untuk mengurangkan penyebaran wabak penyakit. Penduduk juga dinasihati untuk mematuhi SOP, contohnya penjarakan 1 meter dari orang lain, memakai pelitup muka, tidak berjabat apabila bersalam dan sebagainya. Seterusnya ialah institusi pendidikan terpaksa ditutup. Hal ini telah menyebabkan penggangguan pembelajaran kerana masalah pencapaian internet yang berlaku. Peperiksaan yang penting seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM juga terpaksa ditangguhkan menyebabkan pelajar menggunakan masa yang lebih panjang untuk menamatkan pelajaran mereka. Kesan ketiga ialah tekanan fizikal dan mental. Penduduk berasa risau menghidap COVID-19 dan kehilangan sumber pendapatan manakala syarikat berasa tertekan kerana bertanggungjawab kepada gaji semua pekerja. Selain daripada sektor sosial, pandemik COVID-19 juga meroncakkan pertumbuhan ekonomi negara dengan drastik. Pandemik ini telah mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik, seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, dan industri pelancongan. Kesan pertama ialah kadar pengangguran meningkat. Hal ini menyebabkan kesan dua hala kepada pihak syarikat dan pekerja. Pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan
manakala syarikat terpaksa mengurangkan keluasan aktiviti perniagaan dan keuntungan akan dikurangkan. Kadar pengangguran yang tinggi telah mempengaruhi punca pendapatan penduduk, terutamanya golongan B40. Di samping itu, sektor pelancongan terjejas kerana ia merupakan sektor yang paling mudah menyebarkan wabak penyakit. Sektor penginapan, pengangkutan, perdagangan dan industri makanan mengalami kerugian yang besar kerana terdapat pelbagai penghematan dalam sistem operasi. Syarikat penerbangan dan perhotelan terjejas disebabkan pengaliran pelancong yang kurang. Selain itu, pemilik pusat pelancongan dalam dan luar negara membuat keputusan menutup premis masing-masing untuk mengurangkan kerugian. Ini semua daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan objektif yang ketiga, iaitu sebab berlakunya pergolakan dalam sistem parlimen negara. Antara salah satu faktor yang pertama ialah perbezaan pendapat dalam kalangan sesama parti. Contohnya dalam sesuatu parti pemerintah ada parti A, parti B dan parti C. Sekiranya ketiga-tiga parti ini tidak mencapai kata persetujuan, akan menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat dalam kalangan sesama parti. Hal ini menyebabkan ahli-ahli dalam parti akan bertelagah antara satu sama lain. Faktor yang kedua pula ialah penaikan diri parti UMNO daripada kerajaan. Sebagaimana yang kita tahu, kerajaan sekarang yang memerintah ialah kerajaan Perikatan Nasional dan majoriti daripada parti Perikatan Nasional itu ialah parti UMNO sendiri. Sekiranya parti UMNO mengambil keputusan untuk keluar daripada kerajaan, hal ini akan menyebabkan kerajaan akan terbubar sendiri kerana tidak melebihi kursi majoriti yang ditetapkan, iaitu sebanyak 111 kursi parlimen. Dan faktor yang ketiga pula ialah berlaku perpecahan dalam gabungan parti pemerintah. Contohnya, parti DAP lebih kepada pengundi Cina dan Melayu, parti PKR lebih kepada pengundi campuran dan juga parti PAS lebih kepada pengundi Melayu. Saya Ko Ai Ching akan meneruskan pembentangan kami dengan metodologi kajian. Reka bentuk kajian kami adalah bentuk tinjauan dan instrumen yang kami gunakan adalah borang soal selidik dan kaedah rujukan. Disebabkan isu COVID-19, kami membuat rujukan melalui internet dan borang soal selidik diedarkan kepada 100 orang responden pelajar UTHM secara atas talian iaitu melalui sosial media. Borang soal selidik bagi kajian ini menggunakan skala Likert 2 mata, ya dan tidak, dan 5 mata sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Seterusnya adalah pemasaran kajian. Seluruh negara sedang menghadapi isu wabak COVID-19 dan masih belum menanganinya akibat sikap masyarakat yang kurang berhati terhadap wabak ini. Bukan itu sahaja, ekonomi negara juga terjejas. Oleh itu, memandangkan kurangnya kajian berkaitan isu COVID-19 dan status ekonomi negara, maka kajian ini dilakukan bagi mengkaji isu COVID-19 dan implikasinya. Untuk kepentingan kajian pula, terdapat 5 kepentingan yang kami dapati hasil daripada kajian ini. Yang pertama, rakyat lebih akur akan perintah kerajaan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menurunkan kadar kes penularan COVID-19. Yang kedua, kerajaan dan rakyat lebih sedar akan kesan wabak COVID-19 yang dapat menjejaskan ekonomi dan keselamatan negara. Yang ketiga, ekonomi negara akan segera beransur pulih sekiranya semua pihak dapat memberikan kerjasama yang maksimal. Seterusnya, ahli parlimen ataupun ahli politik sepatutnya lebih sedar akan masalah wabak COVID-19 ini. Akhir sekali, kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong YDPA amatlah penting dalam meleraikan konflik politik di negara kita. Seterusnya adalah hasil kajian kita. Hasil ini terdiri daripada soal selidik kita. Soal selidik ini mengandungi 100 orang responden yang merupakan mahasiswa-mahasiswi UTHM. Responden-responden terdiri daripada jantina, umur, fakulti, kos dan tahun pengajian yang berbeza.
Bahagian pertama adalah demographic responden. Di sini kita boleh lihat daripada graf, kebanyakan responden kita merupakan jantina perempuan berumur 19 hingga 20 tahun dan kebanyakan terdiri daripada fakulti FTK dan FAS. Dan kos yang paling banyak adalah BWA dan BWQ, iaitu Matematik Teknologi dan Industrial Statistik. Selain itu, kebanyakan responden datang daripada tahun pengajian pertama. Bahagian 2 merupakan pendapatan responden terhadap isu semasa COVID-19. Di sini kita menggunakan skala 2 Likert iaitu ya dan tidak, dan skala 5 Likert, 1 sebagai sangat tidak setuju, 5 sebagai sangat setuju. Antara soalan ada isu terkini COVID-19, penerusan PKBB dan PKPD, langkah kerajaan, kesan langkah kerajaan, dan SOP di Malaysia. Di sini, 79.4 responden mempunyai pengetahuan dan pendapatan terhadap isu COVID-19. Di sini, kita boleh kata bahawa kebanyakan responden setuju terhadap pengetahuan dan pendapatan disampaikan oleh kita. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, saya Liu Shanlong dan sekarang saya akan menerang maklum balas responden kami tentang ekonomi negara kita semasa wabak COVID-19 yang serius ini. Daripada data dan graf yang kita dapat selepas kumpul daripada 100 orang responden, kita dapat majoriti responden sangat setuju bahawa ekonomi di negara kita telah terkesan akibat berlakunya pandemik COVID-19 ini dan hanya 4 orang responden tidak pasti. Selain itu, majoriti responden setuju bahawa pandemik COVID-19 ini telah menyekat teruk sosial ekonomi negara kita dan hanya 5 orang daripada 100 responden tidak setuju dengan situasi ini. Industri yang responden berasa diakibatkan paling teruk adalah industri pelancongan, hiburan dan pendidikan, iaitu persamaan 23 orang, 18 orang dan 15 orang responden. Selain itu, majoriti responden sangat setuju bahawa mereka tahu akan risiko dan masalah yang akan dihadapi oleh seseorang individu jika dijangkiti oleh COVID-19 dan hanya seorang responden sangat tidak setuju tentang soalan ini. Di samping itu, daripada 100 responden, majoriti sangat setuju bahawa berita atau info yang terdapat daripada media massa mengenai COVID-19 sangat berguna kepada mereka dan juga menyokong SOP atau dasar kerajaan semasa pandemik COVID-19 ini. Justeru, daripada data dan graf ini, kita dapat melihat tentang wabak COVID-19 ini telah menjejas ekonomi negara kita dan masyarakat juga perlu bekerjasama dengan kerajaan supaya dapat menjaga kesihatan diri dan memajukan ekonomi negara kita dengan mengikut rancangan atau dasar-dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dan ini adalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang rumusan daripada status COVID-19 serta masalah kenegaraan. Rumusan yang saya dapat daripada kajian ini ialah yang pertama, COVID-19 menyebabkan Malaysia mengalami kerugian yang besar disebabkan PKP iaitu sebanyak 2 bilion ringgit sehari. COVID-19 ini juga menyebabkan ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan, terutamanya dalam sektor penerbangan dan juga sektor perkilangan. COVID-19 ini juga menyebabkan menghadkan aktiviti keagamaan, sosial dan juga budaya. Rumusan yang kedua pula ialah masalah politik di Malaysia antara blok pembangkang dan juga blok pemerintah untuk memegang sesuatu kerajaan. Masalah politik di Malaysia ini juga menyebabkan peningkatan jumlah kes COVID-19 yang mendadak. Yang kedua pula, masalah politik di Malaysia juga menyebabkan kesejahteraan rakyat sedikit terabai akibat rakyat Malaysia telah pun kehilangan pekerjaan akibat wabak pandemik COVID-19 ini. Rumusan yang terakhir ialah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada 18 Mac 2020 yang lalu, bertujuan untuk mengurangkan jumlah kes COVID-19 yang berlaku di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Muhaimin bin Zuraimi, bernombor metrik AW200-135. Pada hari ini saya akan mewakili kumpulan saya untuk membentangkan kesimpulan yang kami dapat menerusi kajian kami ini.
Kesimpulan yang kami dapat menerusi kajian kami ini ialah, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya peka tentang isu semasa dan tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan oleh pihak kerajaan haruslah dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Tidak lupa juga dengan pemakaian pelitup muka, kerap membasuh tangan dan jauhi amalan 3S. Selain itu, COVID-19 merupakan wabak baru yang melanda negara kita dan memberi impak yang besar kepada negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat biasa haruslah mengambil langkah inisiatif seperti menabung dan melabur di masa akan datang. Hal ini secara tidak langsung akan menyumbang kepada ekonomi negara ketika pandemik berlaku. Dan akhir sekali, kita juga haruslah prihatin tentang masalah pergolakan sistem politik di negara kita. Masalah pergolakan politik di negara kita bukan sahaja menjejaskan imej negara di mata dunia, malah keselamatan rakyat juga akan terabai. Okey, itu saja daripada saya. Saya mewakili kumpulan 8 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.